Sure, turn on the lamp. Okay, testing. Okay, sound clear, screen clear. Hands up kalau okay. Selamat pagi. Okay, ada. Okay, baik. Edit respon kan. Edit respon. Ya, kalau tersalah isi. Jap. No. Ayah, kejap kalau link kehadiran tu jangan edit. Sekejap, edit ke tidak? Sekejap kamu saya pause lah kejap ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, sekarang kita dah masuk bab 7, which is the last topic. Okay, topik paling akhir lah. Tidak banyak juga, maksudnya dia lebih kepada ni technical lah bab 7 ni. Okay, jadi kalau kita tengok tajuk dia, okay, bab 7 tajuk dia adalah tenaga dan kuasa. Itu tajuk besar dia. Boleh dengar Cuba kamu say hi sekali, saya mau dengar kamu punya ni. Saya mau dengar saya punya speaker, okey ke? Hi, say hi. Hai Cikgu. Hai Cikgu. Hai Cikgu. Okay, hai Cikgu. Baru rasa semangat. Baru rasa semangat. Okey. Okey, baik. Jadi bab yang ke-7 ni ada 3 subtopik. Okey, 3 subtopik. Tengok muka surat 280 lah. Muka tab. Okey, yang pertama kerja, tenaga dan kuasa ni Muka surat 280, kerja, tenaga dan kuasa. Ni yang pertama. Yang kedua, tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Yang ketiga, prinsip keabadian tenaga. Jadi yang pertama hari ni kita akan tengok ni lah, kerja, tenaga dan kuasa, iaitu 7.1. Okay, bila bercakap tentang tenaga tu setiap hari lah kalau kita ada bergerak, mengusung barang, kita sebenarnya melakukan kerja. Okay, bila bercakap tentang kerja, boleh kata setiap hari kita melakukan kerja lah. Okay, dan ada situasi yang kita tidak melakukan kerja tanpa kita sedari. Okay, sebelum saya teruskan, saya mahu tanya kamu dulu cabaran minda. Ini intro lah kan. Kerja, bila sebut kerja ni saya rasa kamu boleh faham kerja. Dia mesti ada tindakan kan. Biasanya kalau kita faham, kalau kita bertindak, maknanya kita bekerja lah. Kalau kita tidur, kita tak bekerja lah. Okay, jadi saya mau tanya dulu, mana tadi gambar ni hilang? Janganlah hanging ni sampai tengah hari ni begini pula dia. Saya mau tanya kamu ini, cabaran minda. Persoalan dia, kalau gambar isi tak berapa jelas, kamu tengok buku teks lah. Aduh, dia mabuk sedar ni, mau tengah hari kan. Tengok buku teks kamu di muka surat 212. Kita cuba soal diri kita sendiri berkenaan dengan gambar ni. Okay, orang itu sedang menolak dinding kan.
Ayah. Dia pening Jadi kamu tengoklah muka surat 212 tu, dia gambar tu hilang sudah di skrin saya ni. Mungkin dia pening. Adakah orang yang menolak dinding itu melakukan kerja? Kamu rasa dia buat kerja ke tak buat kerja? Dia tolak dinding. Dia mencari kerja tiga. dia cuba mencari kerja kan, dia cuba. Tapi ada hasil tak? Nada. Tidak. Tiada hasil. Yang dapat penat lah. Okey. Yang dapat penat, lelah dan sakit hati dan kecewa lah akhir sekali. Okey. Jadi daripada sini inilah. Jadi apa yang kita kena faham tentang kerja, kalau kita nak kata orang tu buat kerja, dia mesti ada hasil dia. Maksud dia mesti ada pergerakan Maksudnya dia kena ada jarak. Jadi situasi sekarang ni, saya tulis ini, tidak melakukan kerja, ataupun saya boleh bahasa kampungnya tidak buat kerja. Tidak buat kerja. Jadi maksud dia, sebelum terlupa, kerja dalam sains, dalam fizik, simbol dia dalam bahasa Inggeris dia panggil W, work. Jadi W, work. Dia ada satu lagi W, watt. Watt tu unit bagi kuasa, dia huruf dia sama. Huruf besar juga dua-dua itu. Tapi yang ini work adalah kerja, W-O-R-K. W-O-R-K, work. Okay, simbol dia W. Betul ke? Dia tembak ni. Betul lah. W. Okay, jadi dia tidak jadi kerja dia kalau dia melakukan kerja, dia mesti ada sesuatu hasil dia. Maksud dia sama ada dia bergerak, objek yang ditolak itu bergerak. Maksudnya dia kena ada daya. Dia kena ada S bergerak. S maksudnya sesaran. S, distance lah, ataupun sesaran lah biasanya. Sesaran. Okay, dia mesti bergerak. Kalau dinding tak bergerak, maka tak ada apa-apa hasil lah. Jadi S, jarak atau sesaran dia kena ada. Yang kedua, kena ada daya. Kena ada daya. Daya orang ni ada bagi daya ke? Ada kan? Dia ada bagi daya kan? Tapi sesaran ada ke? Tidak ada kan? Tak bergerak. Maka dia kena ada dua-dua ni, menepati dua-dua syarat ni, barulah kita kata kerja itu ada. Jadi di sini kalau kamu tengok definisi kerja adalah sebenarnya hasil darab force, daya dengan sesaran. Cuba tengok definisi daya. Dia kata apa? Dia kata muka surat 210 tu dia kata kerja didefinisikan sebagai hasil darab daya dan sesaran. Maknanya kena ada dua-dua, dan kan? Dia ada dua-dua, barulah ada kerja. Jadi rumus dia F darab S kalau kita mahu cari kerja. Jadi dalam situasi sekarang tadi kamu kata dia tak ada hasil, tak ada kerja. Sebabnya dia punya sesaran dia kosong. Dalam matematik, kalau kosong darab sesuatu dayanya, contoh orang tu bagi 100 Newton lah, contoh dia tolak dengan daya 100 Newton. Walau hebat mana pun dia tolak tu, daya dia bagi tu darab dengan kosong. Maka kalau darab dengan kosong juga akhir dia. Jadi W sama dengan kosong juga. Tak ada kerja. Tak ada kerja. Kosong juga. J ni unit bagi kerja, joule. Okay, joule. Dalam teks ada huruf J besar tu, joule. Kosong joule. Jadi kita fahamlah sudah, maksudnya kalau bekerja, maksudnya kalau ada kerja itu tidak kosong, maka dia kena F dengan S itu tidak kosong. Maksudnya bukan bernilai kosong. Baru dapat nilai kerja yang bukan kosong lah. Jadi itu intro bagi kerja. Okay? Jadi latihan dia, kita tengok contoh-contoh yang melibatkan kerja. Apa lagi situasi dia bagi? Ni jawapan sebenar tu, jangan tengok jawapan dia. Okay, contohnya kita tengok mana ni? Itu jadual ni lah. Okay, tengok budak ni, banyaknya dia shopping. Troli besar kan? Alamak.
padam lagi, tak apa. Kamu tengok buku teks muka surat 211. Okey, 211. Ada budak troli tu, dia budak tolak troli tu buat perangai pula sekarang. Tadi okey. Okey. Tolak troli tu bila dia tolak, okey, tengok daya dia bagi 10 Newton. Okey, ni 10 Newton dia bagi, dia tolak. Lepas tu troli tu bergerak sejauh 5 meter contohnya sejauh 5 meter. Maksudnya ada dua-dua lah, ada daya dan ada sesaran. Jadi kerja kalau kita tengok rumus tadi, W sama dengan F darab dengan S kan. Jadi kita dapat kira 10 darab dengan 5 lah. 10 darab 5 jadi 50 lah jawapan dia. 50 unit dia, kalau kerja unit dia joule. Okay. Sama macam unit tenaga. Nanti kita tengok apa itu tenaga. Mula-mula kita nak tengok dulu kerja dulu. Sekarang ni kita bincang kerja dulu. Okey. Jadi budak ni dia melakukan kerja sebab nilai kerjanya ada, bukan kosong, dia nilai kerja dia 50 joule. Jadi dia melakukan kerja sebanyak 50 joule. Okey. Senang je ni sebenarnya. Okey, apa lagi contoh? Ni pun samalah. Ni samalah, jadi ada daya 2 Newton, lepas tu ada jarak dia bergerak berapa jauh, maka kita darabkan dia, dapatlah kerja. Okey. Dapat kerja. Cuma kena hati-hati kalau kerja. Okey, kerja tadi saya tulis balik, W sama dengan F darab dengan S. Okey, F adalah daya. Daya mesti dalam Newton Okey, dan S mesti dalam, S adalah sesaran dia. Kalau tu dalam meter dalam meter. Jadi kalau dalam cm kena tukarlah ni. 30 cm kalau kita mau kira kerja meter lah, kena tukar pergi meter bahagi 100 kan. Jadi kamu kira darab, baru lepas tu baru darab, baru dapat dia punya kerja. Jadi kena tukar unit. Hati-hati jugalah. Okey. Ini situasi yang mendatar lah, maksudnya tolak barang, tarik barang. Macam ni kalau situasi yang diangkat barang ke atas. Angkat barang ke atas, contohnya mana ni? Inilah contohnya makcik ni. Tak boleh, makcik tu kesian dia. Tak apalah, tengok makcik tu. Okey. Okey, ada makcik ni buat kerja. Ini walaupun dia duduk di tempat yang sama. Dia duduk tempat yang sama tapi dia masih melakukan kerja. Okey, kita tengok. Kenapa dia buat kerja? Padahal dia tak bergerak pun, tangan dia je yang bergerak tu. Okey. Dia tak kisah asalkan objek kita tu mana. Objek kita mana? Objek itu yang bergerak. Yes, kalau objek itu bergerak maksudnya ada sesaran dia. Maka ada kerja lah nanti tu. Ada sesaran, ada daya. Kan objek itu naik ke atas kan. Objek naik ke atas. Okey, dia kata jarak dia diangkat 1 meter Jadi saya buat anak panah ni, maksudnya 1 meter ketinggian dia. Okey, objek tu beratnya berapa? Daya yang berat beban. Okey, berat beban, kalau berat dia ke bawah kan, berat arah dia ke bawah kan. Berat arah ke bawah. Berat beban dia kata 20 Newton. Orang itu ataupun makcik tu dia mesti angkat ni, paling-paling mesti daya diangkat ke atas. Kalau mau terangkat mesti paling kurang mestilah 20 juga. Sebab itu daya ke atas ni adalah 20 Newton, sama macam daya ke bawah. Kalau dia bagi daya ke atas 18, memang tak terangkat lah. Okay, jadi dia bagi berat beban 20 Newton ke bawah. Maksudnya daya orang itu angkat ke atas sama. Okay, sama juga 20 Newton. Jadi di sini ada daya yang makcik tu buat. Jadi kita ada, kalau kita mahu cari kerja, W sama dengan F darab dengan S. Okay. Jadi kerja yang dibuat oleh makcik tu, F adalah berapa yang diangkat tadi tu, 20 kan, 20 Newton. Lepas tu sesaran dia berapa jauh diangkat daripada tanah tu. Diangkat sejauh 1 meter. Macam mana saya tahu 1 meter? Ada ditulis sini. Ditulis sini 1 meter. Okay. Jadi darab dia 1 meter. Maka kita dapat 20 darab 1, 20 lah. Ni simple je. Jadi unit dia kalau biasanya kerja dalam unit yang standard international 20 joule.
Tapi kamu boleh tulis unit yang lain juga, atau boleh tulis jawapan kamu dalam unit NM. Jadi bebas. Tapi biasa standard orang di peringkat international biasanya pakai joule lah, huruf J ni lah. Tapi unit lain adalah Newton meter. Sebab apa? Sebab ni kalau kamu perasan, saya ada tulis Newton sini. Sini ada tulis meter. Jadi kalau darabkan Newton N darab M, jadi NM lah. N darab M jadi NM. Ini adalah unit sampingan lah. Okay, unit sampingan, unit kedua bagi kerja. Okay. Okay, setakat tu ada masalah? Boleh? Setakat tu? Boleh cikgu. Okey, jadi sekarang kita sudah tahu kerja lah. Kerja, yang penting kerja rumus dia kena tahu. Ni rumus dia kena tahu. Ni. Ada daya F dengan ada sesaran S. Dan darabkan baru dapat kerja. Okey, satu lagi kena take note. Yang penting adalah ni saya tak bagi tahu tadi. Okay, cuba tengok definisi dia balik. Dia ada perkataan yang penting, dia punya frasa yang penting dalam definisi dia tadi. Yang penting dalam arah daya. Maksudnya sesaran itu mesti dalam arah yang sama dengan arah daya. Baru boleh pakai rumus ni. Okay, baru boleh pakai rumus ni. Okay, jadi kita cek yang kita sudah buat tadi. Betul ke arah daya, arah sesaran sama? Aduh, pandang lagi macam mana ni. Okay, arah yang sama. Maksudnya arah daya, okay, kita tengok tadi, daya ke atas. Yang ke bawah tu dia punya berat Daya ke atas. Sesaran dia orang itu angkat ke atas. Jadi arah dia sama kan? Bila arah sama baru kita boleh darabkan. 20 darab 1. Jadi kena cek sesaran itu, arah daya itu mesti sama dengan arah sesaran itu ke mana. Okay? Jadi itu kena cek lah. Macam tadi, contoh budak tadi. Budak tadi yang ni, kamu perasan yang ni budak tolak ke kiri, daya ke kiri, sesaran dia pun ke kiri. Jadi maksudnya boleh darabkan sebab sama sudah arah dia. Jadi sebab tu dia boleh darabkan. Jadi kena hati-hati dalam soalan daya banyak Ada daya berat, ada daya ke atas. Jadi mana satu daya yang kena pakai tu? Daya yang kena pakai adalah daya yang arahnya sama dengan arah sesaran. Okey. Jadi kita tengok soalan yang contoh yang ni. Ini yang menunjukkan supaya kamu tak pening. Daya mana satu yang kena pakai. Tengok soalan yang naik tangga ni. Okey, mengira kerja. Ni sama juga, mengira kerja. Okey, kerja. Okey, baca dulu. Seorang murid, muka surat 200 sebelah Okey, seorang murid berat badan 400. Berat badan dia 400, jadi ke bawah dia punya berat badan dia 400. Berat badan memang ke bawah lah, berat ke pusat bumi lah. Dengan beban dia 100. Okey, beban pun ada berat dia 100. Berat badan dia 400 Newton. Okey, itu berat dia. Okey. Menaiki tangga dengan tinggi tegak. Tinggi tegak. Tinggi tegak ni maksudnya tinggi tegak tinggi ni. Ni tinggi tegak. Ini bukan tinggi yang ini ni ramai yang salah faham. Bukan tinggi yang ni, walaupun dia naik tangga ke sana, tapi bukan tinggi yang ini. Kita tak ambil tinggi yang ni kita ambil tinggi ni. Sebab apa? Sebab tadi kita cerita arah daya dengan arah sesaran mesti sama. Jadi tinggi tegak ke atas, daya dia kalau berat ke bawah, orang itu mesti dia akan bagi daya ke atas supaya dia boleh naik. Jadi daya adalah ke atas. Daya adalah ke atas. Orang itu ada berat dia
kotak itu ada dia punya berat dia, beban dia, maka ada dua daya di sini. Kamu tambahkan dua-dua ni. Okey, tambah dua-dua ni macam dia buat ni. 400 tambah 100. Okey, itu daya daya yang ke atas tu. Daya yang ke atas tu yang dia akan mengangkat dirinya sendiri dan dia akan mengangkat barang tu mestilah ke atas melawan graviti kan. Jadi daya yang dia bagi adalah 400 tambah 100. Darab dengan 3 meter. Jadi kamu perasan di sini arahnya, daya dengan arah sesaran. Tengok. Sesaran tadi ke atas, daya pun ke atas, maka cun lah. Dia ngam. Maka kita boleh darab lah. Tapi tambah dulu sebab dia ada, orang itu ada berat dan badan dia tu pun ada berat. Barang ada berat, badan orang itu ada berat. Kita tambahkan dulu. Jadi 400 tambah 100 jadi 500. Baru darab dengan 3. Darab dengan sesaran dia dapatlah 1500 joule. Okey, 1500 joule. Okey? Jadi kena faham untuk mengira kerja sesaran dengan daya tu, kamu cek dulu adakah arahnya tu sama. Kalau arahnya sama tak ada masalah, kita boleh darabkan terus. Kalau arah dia tak sama, maka kita tak boleh terus darab. Kita kena fikirkan dulu macam mana kita mau selesaikan. Okey. Boleh setakat tu. Boleh juga. Boleh kan? Okey, maksud saya tadi tu kayak arah tu, okey, kamu tengok ini secara sampingan Kita tengok soalan C. Muka surat 2. Yang modul kamu tu saya sentuh satulah supaya kamu faham apa maksud saya tadi tu, arah dia tu, tapi nampak skema pula sini ni. Astagfirullahalazim. Ada skema. Aduh lah. Tapi itulah maksudnya kalau situasi ni kan dia, kalau kita tengok pergerakan orang ini kan, kalau kita fikir logik, dia bergerak ke sini, menyerong naik tangga kan. Sepatutnya kita ambil sanalah dia punya ni kan, sebab dia bergerak ke sana, sesaran dia ke sana, tapi tak. Orang ini dia angkat barang, angkat dia tu, bila kita cakap angkat itu maksudnya dia sudah ke atas, kita angkat dia. Dia sudah ke atas. Jadi kita tak ambil daya yang menyerong tu. Dia ke atas. Jadi dalam masa yang sama, sesarannya juga ke atas. Ni tak payah fikir panjang, kita lengkap sudah maklumat. Ada daya ke atas yang sama arah dengan sesaran dia, maka kita kiralah kerja dia, darabkan cara dia. Macam tu. Okey. Kalau contoh ni, berapakah kerja yang dilakukan? Ini simple lah sebab dia straightforward. Dia angkat daripada bawah pergi ke atas. Contohnya kotak itu mula-mula berada di bawah sini kan. Okey, dia angkat pergi ke atas, maknanya jarak dia tu, sesaran dia 2 meter. Okey. Dia kata apa? Okey. Kotak itu berjisim. Dia bagi jisim, dia tak bagi daya dia bagi jisim ini dalam kilogram. Jadi kita kena tukar dulu kepada berat. 10 kg kita tukar pada berat, maka kita darab dengan 10. Dia kata sini, kalau kamu baca, dia kata jisim 1 kg ialah 10 Newton. Maknanya kalau 10 kg berapa Newton? Darablah kan, 10 darab dengan 10 baru dapat berat dia. Okey, berat apa? Berat kotak Jadi berat kotak itu ke bawah. Ingat, berat kotak itu ke bawah. Bila kamu darabkan, kamu dapat 100 Newton. Tetapi kita tak mahu berat dia, kita mahu berapa daya yang orang itu angkat. Maka daya mesti bertentangan arah lah, sebab dia angkat ke atas juga kan. Jadi daya dia samalah. Dia memerlukan daya paling kurang kena daya yang 100 Newton. Jadi daya ke atas, sesarannya pun ke atas, maka sama arah. Bila sama arah, kita boleh darabkan 100 darab dengan 2. Jadi 200 joule jawapan dia. Okey, 100 darab 2, 200 joule.
Okey, baik. Itu tentang kerja. Tentang kerja. Jadi dalam soalan banyaklah dia tanya yang saya tadi itu tentang kerja. Tapi kamu tengok baliklah nanti. Okey. Settle tentang kerja. Sekarang kita akan masuk tenaga. Tenaga sangat-sangat lebih simple lah tenaga. Tenaga adalah sebenarnya tenaga itu adalah keupayaan melakukan kerja. Maksudnya tadi kerja adalah hasil darab ada daya darab dengan sasaran kan. Jadi kalau tenaga ini sebenarnya keupayaan kita buat kerja lah. Jadi sebenarnya tenaga dengan kerja ni benda yang sama je. Kalau tak ada kerja maka tak ada tenaga. Kan? Kalau tak ada tenaga tak ada kerja. Jadi kerja dengan tenaga benda yang sama. Sebab itu unit bagi tenaga tenaga punya unit adalah joule. Kerja pun unit dia sama. Kerja pun joule. Kalau kamu perasan, kalau kamu baca buku tu, buku teks, unit dia sama. Sebab logiknya kalau orang tu buat kerja mesti ada tenaga kan. Jadi kalau orang tu buat kerja mesti ada tenaga. Kalau orang tu bertenaga dia mesti boleh buat kerja. Macam tu lah. Jadi sebab tu sama. Okay, benda yang sama je. Tenaga dengan kerja benda yang sama. Okay. Baik, yang last sekali adalah kuasa. Okey, kuasa. Kalau kuasa pula macam mana? Kuasa adalah kadar melakukan kerja. Maksudnya, bila kamu sudah buat kerja tu, kamu mahu tahu dalam masa 1 saat berapa kerja yang kamu buat. Itu kuasa. Maknanya dia ada masa, dia ambil kira masa. Ambil kira masa. Sebab tu dalam rumus, kamu tengok rumus dia ni. Rumus dia ni. Kuasa adalah kerja bahagi masa. Kamu perasan ada masa ni, ada masa. Maksudnya dalam soalan kalau dia tanya kuasa, mesti dia akan bagi masa. Kita kena kira kerja bahagi masa baru dapat kuasa. Okey. Jadi itu secara ringkas je kalau saya tulis dalam simbol. Jadi P kuasa sama dengan guna W dengan T kan, diguna W kerja bahagi dengan masa. Sebenarnya yang ini kamu belajar sudah ni sebelum ni. Ni baru je kamu belajar hari Isnin kali ke hari Minggu sebelum cuti, saya tak ingat. Tapi baru kamu belajar dalam tenaga elektrik hari tu yang kuasa. Kamu belajar sebelum P tak nampak. P sama dengan E per T. Ingat kan ni? Ada yang ingat? Oops. Ingat juga. Ni. E sama dengan T. Kalau sebab tu tadi kamu belajar kerja dengan tenaga benda yang sama je kan. Jadi sebab itu yang kamu belajar sebelum ni P sama dengan energy bahagi dengan T tu, E itu tenaga, W tu kerja. Jadi benda yang sama kita tukar je. E itu kita tukar jadi W. Okey. Jadi benda yang kamu pernah belajar sebelum ni, cuma simbol je huruf lain. Okey, rumus ni tak berubah. Jadi sekarang E adalah W. W adalah E. Benda yang sama. Okey. Jadi itulah kuasa. Jadi untuk kuasa unit dia ni kuasa sama macam sebelum ni kamu belajar dalam elektrik hari tu. Unit dia adalah unit yang is standard international. Ni dalam bahasa Perancis je ni. Kalau kamu Google, dia punya sebutan dia Sistema Internasional. SI, sempena bahasa Perancis SI. Sistema Internasional adalah dia punya sebutan. Saya tak berapa tepat lah. Kamu Google lah Okey, yang ini bukan bahasa Inggeris ni SI, bahasa Perancis. Okey, ni W, watt. Kuasa adalah dalam watt. Sama macam elektrik lah, watt juga sama juga, watt. Okey. Jadi last kali saya akan sentuh tentang jadual di muka surat 213. Cuba tengok 213 sebelum kamu buat latihan. Okey, 213. Ni 213. Okey, 213 ni dia berdasarkan aktiviti yang di atas ni lah. Ada satu monyet
Gambar ni monyet panjat pokok. Lepas tu orang ni tarik barang ke atas bangunan. Bangunan ke landasan lah. Yang ini orang dengan sedang gym lah kali kan. Dia tarik pemberat ke bawah. Okey, jadual dia ini. Apa yang kena cari? Okey, ini dia cari kerja. Jadi semua tu ada dia bagi, ada daya, ada sesaran, jarak dia berapa jauh dia buat kerja tu. Okey. Dan kerja adalah daya darab sesaran. Jadi darabkan sahaja daya dengan sesaran, maka dapat jawapan ini, dapat jawapan ni, dapat jawapan ni. Itu tak ada masalah. Cuma kuasa, sebab kita bincang pasal kuasa tadi kan, dia ada masa. Contohnya ni monyet tu naik pokok, masa dia 20 saat. Kiranya lambat jugalah monyet. Mungkin monyet tu masih kenyang kali kan, dia panjat tu 20 saat. Biasa monyet cepat tu panjat pokok. Ni monyet tua kali kan. Monyet tua lah. Monyet yang sudah mau pencen kali, ataupun monyet yang kakinya kudung sebelah kali, lambat sikit. Okey. Jadi yang ini monyet dia 20 saat naik. Jadi yang ini E tadi apa? Orang tu angkat tarik barang dalam masa berapa lama? 5 saat. Ini cepat ni, lebih hebat daripada monyet ni. Okey, baguslah orang kan, manusia mesti lebih hebat daripada haiwan lah. Okey. 5 saat. Kalau yang gym tadi tu, ini lagi hebat, 0.5 saat. Masa yang dia buat kerja tu, masa yang dia buat untuk melakukan kerja, mengangkat inilah alat ni, setinggi 1 meter tu dia angkat tu dalam masa 0.5 saat. Maksudnya cepatlah, majulah. Okey. Jadi maksudnya di sini kamu tengok untuk kira kuasa, kuasa adalah kerja bahagi masa kan. Jadi kita dapat kerja sudah tadi, kerja dia ada bahagi dengan masa, dapatlah jawapan dia kuasa. Kerja bahagi masa dapat kuasa. Kerja bahagi masa dapat kuasa. Okey. Jadi kita dapat tengok sini. Jadi kesimpulan di sini, daripada ketiga-tiga aktiviti tadi tu kita tengok mana yang paling berkuasa. Aktiviti mana? Aktiviti orang inilah. Kan paling berkuasa, paling tinggi kuasa dia. Okey, 300 watt. Okey, jadi di sini kalau kamu ada kuasa, rumus dia tadi tu T sama dengan W per T kan. Jadi kalau saya tanya kamu macam mana kita mau cadangkan beberapa cadangan untuk kita meningkatkan kuasa. Jadi pada rumus ni, beri cadangan kamu macam mana cara-cara untuk kita meningkatkan, menambahkan power. Kita mahu power bertambah. Okey, kuasa ni bertambah. Jadi cara senang je, kuasa bertambah. Kalau kita buat kerja dengan cepat, kita buat kerja dengan cepat, maknanya masa tu sangat-sangat laju lah, sangat singkat. Jadi cara yang pertama, kita boleh kurangkan masa. Maksudnya kita buat kerja dengan sangat cepat. Tengok orang tadi lah, kamu perasan orang tadi, yang gym tadi tu, dia angkat benda yang tadi tu, alat tu, ataupun dia tolak ke dia angkat ke, hanya dalam masa kurang daripada 1 saat. Setengah saat saja. Maksudnya kuasa dia sangat besar. Sebab masa dia sangat singkat. Berbanding monyet tadi tu, yang kudung kaki sebelah tu, masa dia 20 saat. Lebih lama kan masa untuk naik ke atas tu, maka kuasanya pun rendah. Jadi kalau lagi panjang masa dia buat kerja tu lagi panjang, maka kuasanya sangat rendah. Jadi cara untuk kita meningkatkan kuasa, kita kena kurangkan masa ataupun kita kena singkatkan masa. Logik lah, kalau orang buat kerja dengan cepat tu maksudnya kuasa power tinggi, gitu. Okey. Jadi cadangan dia adalah kita kena kurangkan masa yang diambil, maka kuasa bertambah. Yang kedua adalah kamu boleh juga untuk meningkatkan kuasa, maksudnya kita kena bagi kerja lebih lah. Kita kena buat kerja dengan lebih lah, lebih hebat lah, lebih kuat lah. Jadi cadangan kedua, kita boleh tingkatkan kerja kita lah.
Jadi ada dua perkara di situ. Kamu boleh take note. Kalau kita mahu tingkatkan power kita, kerja yang kita buat tu mesti dalam masa yang sangat singkat. Maknanya kita kurangkan masa. Kita buat cepat-cepat lah maksudnya, kurangkan masa. Yang kedua, kamu boleh, kalau kamu tak dapat kurangkan masa, kamu boleh guna kaedah cadangan, kita tingkatkan kerja. Contohnya tadi daya contohnya 20 Newton awal-awal kan. Jadi kamu tambah 40 Newton. Kita tambah daya. Maknanya kita tambah kerja. Pun boleh meningkatkan kuasa. Begitu. Okey. Jadi di situ 3 perkara penting yang dalam 7.1 yang kita sudah bincang, iaitu yang pertama tadi kerja, yang kedua tenaga, dan yang ketiga adalah kuasa. Okey. Jadi ada soalan tentang tu? Ada soalan tak? Tidak juga. Tiada? Ada mahu tanya, contohnya soalan apa-apalah yang kamu rasa keliru ke apa ke? Nada. Tiada? Enggak. Okey, jadi habislah 7.1 kita settle lah. Tidak ada. Banyak latihan tadi pun yang latihan tadi kebanyakan soalan dia tentang kerja kan. Jadi satu je soalan tentang kuasa tu, muka surat 4. Tapi tak apalah, maksudnya yang muka surat 4 tu dia punya soalan kuasanya satu je. Tapi saya cover juga supaya kita habislah 7.1. Maksudnya kita sudah selesai 7.1. Walaupun soalan kuasa tu ada satu soalan saja di muka surat 4 tu. Yang selebihnya kamu boleh explore sendirilah. Banyak kalau modul ni tebal kan. Saya bagi tebal ni supaya tak bagi lagi lepas ni Maknanya sampai hujung tahun ini dah modul dia. Okey. Jadi kalau tak ada, kalau okey, hands up ataupun thumbs up. Dari tadi kurang ke tangan juga. Dari tadi sekarang kamu turun tangan lah, orang lain angkat. Okey, saya screenshot sekejap 1 2 3 4 5 6 7 8 7 orang. Okey, jangan lupa isi link kehadiran lepas kamu siap. Skema tu saya akan share sebaik saja selepas kamu live lah. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, kita stop di situlah. Dan terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih juga. Terima kasih, Cikgu.